السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Talbis Iblis pada muka surat 192, tajuk generasi pertama Sufi mengaku bahawa mereka berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Talbis Iblis, bagaimana yang kita sebut sebelum ini, adalah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan dia mengarang kitab ini untuk memberikan pendedahan tentang bagaimana cara Iblis memperdayakan manusia. Dan tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan generasi pertama Sufi, yang mana mereka mendakwa bahawa mereka mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada malam ni sepatutnya kita akan faham bagaimana dakwaan ataupun bagaimana kita mengatakan bahawa kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Maka kita perlu pastikan bahawa kita benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita dipedaya oleh Iblis sehingga menyebabkan kita mendakwa kita ikut Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya kita tergelincir, kita tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata dia? Imam Ibn Jauzi mengatakan bahawa generasi pertama Sufi mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sungguh syaitan hanya dapat mengaburi mereka melalui celah-celah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para penganut fahaman ini. Jadi pada perenggan yang pertama tajuk ni dia mengatakan bahawa yang tu bagus. Di peringkat awal golongan Sufi ini mereka mendakwa bahawa mereka mengikut Quran dan Sunnah sebagai panduan. Itu bagus. Tapi Imam Ibn Jauzi dia highlightkan kepada kita bagaimana syaitan kerjanya ialah mengaburi kan para pengikut aliran kesufian ini melalui keterbatasan ilmu. Kita ni bila ilmu kita terbatas, dan memang kita terbatas pun ilmu kita, kan, tak ada siapa yang boleh mendakwa bahawa ilmu dia tanpa batasan, luas.
Semua orang dia terhad ilmu dia. Saya suka memberi contoh. Saya sebagai peguam sekalipun, bila saya duduk bersama-sama dengan kawan-kawan peguam daripada pelbagai bidang kepakaran, kita akan rasa kita ni kerdil. Sebab apa? Sebab bila setiap kali di antara kita bercakap, setiap orang ni bidang kepakaran dia berbeza. Saya sebagai lawyer, saya tak boleh specialize dalam semua bidang undang-undang, tak boleh. Undang-undang ni dia ada undang-undang perlembagaan, dia ada undang-undang keluarga, kan? Dia ada undang-undang kontrak, dia ada undang-undang jenayah. Jenayah pula banyak, undang-undang perjudian, undang-undang dadah, macam-macam. Undang-undang pasal rasuah. Jadi orang yang pakar ni adalah orang yang setiap hari dia buat kes yang sama. Setiap hari dia buat kes yang sama, maka dia akan benar-benar pakar dalam bidang tu. Jadi bila kita duduk sama-sama lawyer pun kita tahu. Ada bidang yang kita tak buat, kita memang tak tahu apa. Kita tahu benda basic. Benda basic kita tahu. Tapi bila benda tu mendalam, maka kita dah tak tahu dah. Itu baru ilmu dunia. Kan? Baru ilmu dunia. Maka begitulah juga ilmu perubatan ke, ilmu kejuruteraan ke, setiap orang walaupun dia pakar dalam bidang tu, tapi dalam specialization bidang yang sama, kita dah mulai tahu ilmu kita sangat terbatas. Maka Imam Ibn Jauzi dia kata kita terbatas ilmu kita. Benda yang kita bercakap malam ni ialah berkenaan dengan ilmu agama. Sejauh mana kita memahami Quran, sejauh mana kita memahami ilmu berkaitan dengan hadis, ilmu berkaitan dengan fiqh dan sebagainya. Maka ilmu kita terbatas. Maka melalui celah keterbatasan itulah syaitan dia datang menyesatkan manusia. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Dia kata, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, sesekali terlintas dalam jiwaku satu noktah dari sekian banyaknya noktah kaum sufi selama beberapa hari, namun aku tidak mahu menerima lintasan itu tanpa merujuk kepada dua saksi, dan dua saksi itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Yang kata ni adalah Abu Sulaiman Ad-Darani, tokoh sufi pada abad yang kedua atau ketiga Hijrah. Abu Sulaiman Ad-Darani. Siapa dia tokoh sufi ni? Abu Sulaiman Ad-Darani ni. Baik, kalau kita tengok apa ulasan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, apa dia komen tentang Abu Sulaiman Ad-Darani dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Az-Zahabi dia bagi ulasan tentang Abu Sulaiman Ad-Darani ataupun Ad-Daraniyu. Kita sebut Ad-Darani. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala? Dia kata Abu Sulaiman Ad-Darani Al-Imamul Kabir, imam yang besar. Mana dia akui Abu Sulaiman Ad-Darani ini satu imam yang besar. Zahidul Asr, dia ni satu orang yang zuhud, zahid. Dan nama penuh dia adalah Abu Sulaiman sebagai kunyah. Nama lengkap dia adalah Abdul Rahman bin Ahmad. Dia kata wakilah dan dikatakan sebagai Abdul Rahman bin Atiyah. Dan ada juga ulama yang kata nama dia adalah Wakilah Ibnu Askari al-Ashi Ad-Darani. Dan dia ini berasal dari Damsyik. Kalau tuan-tuan tengok, ada kisah berkenaan dengan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani.
Yang cerita kisah ni adalah ulama hadis yang besar dalam mazhab Hanafi daripada aliran Diobandi, yang mana biasa kita baca buku Fadail Amal dia. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Siapa kita mengaji di sekolah dulu, petang-petang lepas asar tu baca kan. Ini karangan ulama besar yang bernama Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Maka Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, dia cerita tentang tokoh sufi yang besar ni, yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata Abu Sulaiman Ad-Darani seorang tokoh sufi, Imam Al-Kabir, tokoh sufi dari Damsyik. Dia kata Abu Sulaiman Ad-Darani masa tu dalam perjalanan pergi menunaikan ibadat haji. Al-Kandahlawi, Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, dia cerita ni dalam kitab dia Fadilat Haji. Nak cerita pasal kelebihan ibadat haji, maka dia masukkan kisah berkenaan dengan Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata Ad-Darani dalam perjalanan nak pergi buat haji, on the way dia nak pergi ke Tanah Suci, dia dalam perjalanan itu dia nak buat haji. Macam kita lah nak buat haji, sekali arung buat haji kita pergi ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat haji, kita tak pergi ziarah, boleh tak? Kita pergi buat haji tapi kita tak pergi Madinah, boleh tak? Sah tak haji kita? Sah. Haji kita sah. Sebab Madinah tak ada kaitan dengan ibadat haji. Madinah tak ada kaitan dengan ibadat haji. Tuan-tuan pergi Mekah saja kan, Arafah, Muzdalifah, Mina tu kan, buat semua manasikul hajj. Tuan-tuan tengok dalam manasikul hajj, ibadat haji, tak ada ibadat haji yang kita kena buat di Madinah, tak ada. Madinah ni hanya ziarah semata-mata. Kita ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kita iktikaf, kita buat ibadat semayang di Masjid Nabi. Kalau kita tak buat yang tu, tidak terjejas ibadat haji kita. Maka dalam kisah ni Abu Sulaiman Ad-Darani, dia on the way pergi buat ibadat haji, dan dia niat dah alang-alang pergi ke Mekah macam kita lah, dia akan ziarah Madinah. Maka apa yang berlaku dalam kisah Ad-Darani ni, dia bawa bekal tu tak berapa nak cukup. Sehingga satu masa dia berjalan, dia on the way nak pergi ke Mekah, dia terserempak dengan satu orang anak muda. Dia terserempak dengan satu orang anak muda dari Iraq. Pemuda Iraq ini, dia pun nak pergi haji juga. Dia nak buat ibadat haji juga. Tapi Syekh Abu Sulaiman, dia tengok budak ni, dia tengok anak muda ni, dia perhati tengok dekat pemuda Iraq. Dia tengok ada something yang menarik perhatian dia. Ada benda yang dia tertarik dengan pemuda Iraq. Antaranya, dia tengok anak muda Iraq ni suka baca Quran. Kan? Dia memenuhkan perjalanan dia tu dengan baca Quran. Saya sendiri tuan-tuan, kalau saya naik kapal terbang ke, naik train ke, kan, pengangkutan awam, kalau kita tengok orang tu sentiasa baca Quran, kita tertarik, betul tak? Kita tertarik. Sebab budaya kita, cara kita susah nak jumpa orang yang penuhkan masa dia baca Quran. Apatah lagi yang memenuhkan masa dia yang baca Quran itu anak muda. Anak muda. Kalau orang tua umur 60, 70 duk baca Quran, yang tu kita tak pelik sangat. Orang tua biasalah kita tengok baca Quran. Tapi kalau dia anak muda, lepas tu dia sibukkan diri dia dengan baca Quran, kita mudah tertarik kan? Kita nak tengok siapa dia ni, macam tu lah lebih kurang.
budak muda lagi, nak pergi ke Mekah juga. Tapi sepanjang dia duduk atas kenderaan tu, dia sibukkan diri dia dengan baca Quran. Lepas tu dia duduk perhati anak muda ni, sampai tempat mana-mana dia berhenti, dia semayang. Lepas tu dia tengok lagi budak ni, dia tengok waktu siang dia puasa, malam dia semayang. Jadi kita lebih tertarik, ialah orang muda baca Quran, rajin puasa, rajin semayang, kita tertarik. Lalu diceritakan dalam tulisan Maulana Zakaria ini, dia kata sampailah perjalanan tu sampai ke destinasi di Mekah, sampai di Mekah. Lepas tu dia sampai di Mekah, budak muda ni dia ikutlah kan, dia ikut syekh. Lepas tu dia tanya, Abu Sulaiman tanya dekat dia, apa yang sebenarnya menyebabkan kamu begitu bermujahadah, kan, begitu bermujahadah, susah payah dengan ibadat. Maknanya dia penuhkan masa dengan ibadat. Apa yang menyebabkan kamu ni baca Qurannya, puasanya, semayang waktu malam, sepanjang perjalanan tu aku nampak macam tu? Abu Sulaiman tanya budak ni, pemuda ni. Lalu pemuda ni jawab, wahai syekh, dia kata, aku sebenarnya bermimpi. Dia mimpi dia nampak syurga. Dan dalam syurga tu dia nampak istana. Anak muda ni jawab, kan, Syekh Abu Sulaiman tanya dia, apa yang menyebabkan kamu ni bermujahadah macam tu sekali? Jadi anak muda ni jawab, dia kata dia mimpi nampak istana dalam syurga. Lepas tu anak muda ni dia teruskan cerita, dia kata dia tengok istana tu dibuat daripada emas, kan, dibuat daripada perak, kan. Lepas tu dia kata di bilik-bilik ni, dia kata dia takjub tengok. Dan dalam istana tu dia kata dia nampak ada bidadari. Dan dia kata bidadari tu senyum kepada dia. Dan bidadari tu bagi tahu dekat dia macam mana cara nak dapatkan istana itu. Siapa yang kata ni? Anak muda ni yang kata. Anak muda ni bagi tahu dekat siapa? Dekat Abu Sulaiman Ad-Darani. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani ni kata, dia perhati kata-kata budak ni, anak muda ini. Anak muda ni kata bidadari tu senyum dekat dia, nampak gigi yang cantik. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita tengok satu orang, tak kira lah lelaki ke perempuan, tuan-tuan biasa tak tengok orang gigi dia cantik elok, putih, kan, tak ada rosak apa, tak ada hitam, tak ada berlubang, cantik dah orang tu, cantik kan. Kita tengok orang yang bila dia senyum tu menyerlahkan, dia bila dia senyum terserlah senyuman dia tu kalau gigi dia tu putih elok. Setengah orang tak ada gigi sebatang lah, tak ada gigi 2-3 batang lah, hitam situ hitam sini, kan. Ni tak cantik. Dia kata nampak gigi dia tu putih, gigi tu nampak, dia kata. Lepas tu anak muda ni kata, hak dia nampak bidadari tu, ni cerita adalah Maulana Zakaria. Dia kata bidadari yang dia nampak, bidadari tu kata dekat anak muda ni, dia kata bersungguh-sungguhlah bermujahadah supaya engkau menjadi milikku dan aku menjadi milikmu. Jadi dengan sebab mimpi itulah anak muda ni dia sungguh-sungguh baca Quran, dia sungguh-sungguh semayang, dia sungguh-sungguh puasa. Maka apa kata Abu Sulaiman? Abu Sulaiman kata, kalaulah anak muda ni dia bersungguh-sungguh sebegitu rupa,
yang dia duk nampak daripada perjalanan nak pergi Mekah tu begitu lama tu, penuh dengan baca Quran, semayang, puasa, sebab dia dimotivasikan dengan mimpi dia nampak syurga itu, dan kerana dia bersemangat nak dapatkan yang dia nampak bidadari dalam mimpi dia itu, maka Abu Sulaiman kata apa, tuan-tuan? Abu Sulaiman kata, bagaimana pula dengan aku? Dia kata, untuk mendapatkan cinta Tuhan yang mencipta bidadari itu. Ini cara berfikir yang betul. Kan, cara berfikir yang betul. Orang tu cerita dia mimpi, orang tu cerita dia nampak itu, nampak ini. Kita ni tuan-tuan, bila kita dengar cerita macam tu, kita kena ada cara berfikir yang betul. Tak kira lah kita ni ahli sufi ke, kita aliran tarikat mana sekalipun, tapi cara berfikir kita mesti betul. Bila kita dengar ada orang mimpi, kita tanya diri kita, tak apalah orang tu dia mimpi nampak syurga ke, dia mimpi nampak bidadari ke, dia nampak apa sekalipun sehingga dia bersemangat untuk buat ibadat, maka cara berfikir yang betul ialah kita tanya diri kita, bagaimana pula aku ni, kita sendiri ni, untuk mencapai benda nikmat yang dilihat oleh orang tu dalam mimpi, dan nikmat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tidak melencong, sebab motivasi kita adalah Allah, semangat kita buat ibadat adalah Allah, bukan benda lain. Jadi kalau ada benda lain itulah yang dia menyebabkan menyimpang, kan, tersesat. Jadi itu kisah berkenaan dengan Abu Sulaiman Ad-Darani, kan, yang mana nama dia disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dan kitab Talbis Iblis tadi, yang mana dia kata benda hak dia nampak ni di kalangan kaum sufi ni, dia takkan buat kesimpulan apa-apa, ambil tindakan apa-apa, melainkan dia akan rujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu yang betul. Dan inilah yang sepatutnya dilakukan oleh sesiapa jua. Kan, tak kiralah kita aliran mana sekalipun, tapi yang penting kita kena double check dengan Quran dan Sunnah. Berkata Al-Junaid, dia kata mazhab kami terikat dengan dua asas yang utama, iaitu asas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang betul, kan? Kita terikat dengan Quran dan Sunnah. Bila terikat dengan Quran dan Sunnah, maknanya apa? Maknanya kita nak teruskan ataupun tidak, kita nak amalkan ataupun tidak sesuatu ajaran dalam tarikat kita, hendaklah kita pastikan bahawa amalan itu mesti selari dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia bertentangan, tak boleh. Apa kata Al-Junaid? Al-Junaid kata, ilmu kami bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak menghafal Quran, tidak menulis hadis, serta tidak mendalami ilmu agama, ketahuilah bahawa dia tidak boleh diikuti. Kita nak ikut ni tuan-tuan, orang tu dia mesti sebut rujuk dalil dia daripada Quran. Dia mesti sebut apa yang dia dapat itu melalui hadis, dan ilmu dia mesti mendalam tentang agama. Kalau tidak, Al-Junaid kata orang macam tu tidak boleh diikuti. Saya tengok, minta maaf dah saya sebut, saya bukan nak, tapi saya rasa khawatir tuan-tuan, saya rasa khawatir. Dakwaan kata sahabat Nabi, tabi'in datang ke Kedah apa semua, ini dakwaan baru yang tidak ada dalam kitab-kitab sirah, tidak ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang muktabar. Maka bila kita membuat dakwaan macam ni, kita hendaklah mendatangkan bukti. Kita jangan suka buat cerita yang menyebabkan orang seronok, tapi cerita itu cerita yang tidak dipastikan kebenaran dia. Tak boleh.
Jangan bagi alasan PDF hilang. Alasan PDF hilang itu bukan alasan untuk kita tidak mengemukakan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i, beban bukti atas orang yang mendakwa. Bila kita dakwa tentang sahabat Nabi, tentang tabi'in, datang ke tempat mana-mana dan sebagainya, kita kena datangkan bukti. Kitab mana yang dikarang oleh ulama yang mengatakan sedemikian. Bila kita menyembunyikan dakwaan, menyembunyikan bukti, maka anggapannya ialah tidak ada bukti, melainkan selepas dapat ditunjuk bukti berkenaan. Jadi ini antara kepincangan yang seringkali dilakukan oleh orang daripada aliran kesufian. Bukan salah tentu aliran kesufian, bagus kita nak bersihkan diri kita, nak bersihkan sifat mazmumah, sifat yang tercela. Kita nak hiaskan diri kita dengan mahmudah, sifat yang terpuji, bagus. Tapi bila membuat dakwaan pelik, yang ini merupakan satu perkara yang bahaya, kerana ia adalah dakwaan palsu. Tak boleh. Maka berkata Al-Junaid, kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya, melainkan dari rasa lapar, meninggalkan dunia, memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup. Ini masalah dia dengan sebahagian daripada aliran tasawuf, ilmu tasawuf yang menyimpang. Dia tidak mementingkan sanad riwayat tu, perawi, ambil daripada mana, daripada siapa. An tu tak ada. Dia tak pentingkan yang tu. Yang dia pentingkan cerita pasal lapar. Dia pentingkan cerita pasal tinggalkan dunia. Yang dia pentingkan cerita pasal meninggalkan kemewahan hidup. Dia pentingkan yang tu. Cerita tu betul ke tidak, nak cek sanad tu boleh dipakai ataupun tidak, dia tak peduli. Kalau kita belajar hadis, kita pentingkan sanad tu sahih sebagai contoh. Kan, sanad tu dhaif. Kan, sanad tu hasan dan sebagainya, kita cek. Jadi ini antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh aliran kesufian yang menyimpang. Abul Husain An-Nuri, dia kata dekat salah seorang anak murid dia kata, siapa sahaja yang kamu lihat pernah mengakui adanya suatu keadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ketika keadaan itu dia sanggup keluar dari batasan ilmu syariat, maka jangan kamu dekati orang tu. Ni semua tokoh-tokoh zaman dulu ni tuan-tuan, dia pesan lama dah. Orang tu kalau dia kata dia bersama-sama dengan Allah Ta'ala, dia nampak dengan Allah, dia nampak Allah, dia boleh bercakap dengan Allah, Allah datang jumpa dia, dia mimpi dengan Allah, tapi dia sendiri bertentangan dengan hukum syariat. Amalan dia tidak sama dengan ilmu agama. Maka Abul Husain An-Nuri kata, jangan kamu dekati orang macam ni. Ada satu hamba Allah, dia cerita dekat saya tuan-tuan. Satu orang ni, dia orang yang suka ikut aliran kesufian. Tapi benda hak dia buat nampak jauh sangat dengan agama. Kalau setakat isap rokok saja tu tak apalah, kita boleh ni kan. Nanti dia kata makruh lah, apa semua. Walaupun fatwa sekarang boleh kata hampir semua fatwa kata haram. Tak apalah, kita kata rokok tu kita boleh ni lagi. Walaupun ramai yang tak setuju pasal rokok, tak apalah. Tapi kalau setiap kali lepas semayang orang tak pernah nampak kita semayang sunat, itu pelik. Qabliyah, Ba'diyah, sekali-sekala tak semayang tu tak apa. Nak kata semayang kat rumah, tak juga.
Macam mana kita ikut aliran kesufian, sedangkan dengan sunnah Nabi ni kita tak buat? Benda yang Nabi tekankan, qabliyah, ba'diyah, kita tak buat. Kita bukan kata suruh buat semua, tak. Tapi kalau orang tak pernah nampak kita buat, ini something wrong. Benda yang memang diajar oleh Nabi, kita tak buat. Ini pelik. Maka sebab tu kita kena berhati-hati dengan orang yang macam ni. Kita kena hati-hati. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia pernah puji ada satu orang. Tapi dia puji, tuan-tuan, kalau orang tu silap dia sebut. Imam Ahmad dia puji orang tu. Tapi lepas tu Imam Ahmad dia sebut satu persatu kesilapan orang. Dia sebut. Dia tak biarkan kesilapan itu tanpa dia sebut. Dia sebut. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Sebaik-baik orang tu, dia kata, si fulan, seandainya dia tidak melakukan kekeliruan itu. Mana orang tu baik, tapi dia ada kesilapan-kesilapan dia. Kita pun macam itulah. Kita suka satu orang, kita suka satu guru, satu penceramah, satu tok guru, satu selebriti. Tak apa, kita suka sebab dia ada kelebihan tertentu. Bukan tak boleh kita puji dia. Kita puji dia. Tapi bila dia melakukan kesilapan, kita kena highlightkan kesilapan dia. Supaya orang lain tidak keliru dengan ajaran itu. Jangan sebab kita kagum dengan dia, jangan sebab kita hormat dekat dia, menyebabkan kita tak sanggup untuk menegur kesilapan dia. Menyebabkan kita mendiamkan kesilapan dia. Tak boleh. Dalam agama kita kena zahirkan bantahan kita, bagi tahu ini satu kekeliruan. Imam Ahmad bin Hanbal dia komen tentang satu orang. Dia kata orang tu adalah syekh yang mana dia ni bab makanan dia elok-elok semua. Lepas tu cerita berkenaan dengan individu itu sampai kepada Imam Ahmad. Apa cerita yang sampai dekat Imam Ahmad? Orang yang Imam Ahmad puji itu, dia bawa cerita pelik. Dia bawa cerita pelik. Apa cerita pelik dia? Dia kata ketika mana Allah Ta'ala mencipta huruf lah, alif, ba, ta kan. Ketika mana Allah Ta'ala mencipta huruf-huruf, maka sujudlah huruf ba. Tuan-tuan pernah dengar cerita lagu ni? Orang sufi, tuan-tuan, dia suka cerita pelik. Tak kata orang sufi saja, manusia memang perangai manusia, dia suka benda-benda pelik. Dia memang suka benda pelik. Kalau benda pelik ni ramailah orang. Tuan-tuan tak percaya, tapi sekarang ni pasar tani ni dah kurang lah, Covid kan. Dulu-dulu zaman sebelum Covid, kalau pergi pasar tani hari Ahad tu, tuan pergi tengok tempat penjual mana hak paling ramai? Orang jual ubat kan? Tempat ikan biasalah ada 4-5 orang, 6-7 orang. Hak paling ramai sekali orang kumun tempat orang jual ubat. Pasal apa ramai? Pasal dia bagi tahu sekejap lagi dia akan buka tudung tu. Dalam tudung tu ada ular kepala 2. Tunggulah kita ni, tuan-tuan. Dia duk kempen macam-macam. Tunggulah. Tak kata ke orang, saya dulu pun masa zaman bujang dulu, tak ada kerja sangat, duk pergi melilau kat pasar tani tu. Itu yang seronok sekali tengok. Dia punya mengarut tu, tuan-tuan, macam-macam. Manusia dia memang suka benda pelik. Cerita pelik dia suka. Cerita ular kepala biawak, nak tengok sangat, tunggu. Berdirilah kita ni, terjenguk-jenguk, mana bila nak keluar apa ni, ular kepala biawak, tak keluar-keluar lagi. Penuh orang. Ini. Jadi bila cerita pasal Allah Ta'ala cipta huruf,
Maka dia kata ketika dicipta huruf alif, ba, ta, tha apa semua ni, maka huruf ba sujud kepada Allah. Pelik sangat. Maka bila cerita ni sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kata apa? Jauhilah orang tu. Jauhilah orang tu. Sebab tu kita sidang hadirin mukminin, bila kita dengar ada penceramah mana-mana duk cerita pasal benda pelik-pelik ni, tuan-tuan jangan duk ikutlah orang tu. Jangan duk ikut. Saya semalam kuliah, semalam pun saya sebut. Ni ada penceramah duk cerita Firaun jumpa wali Allah dalam dasar sungai. Ni semua cerita berasal daripada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang sesat tu. Bukan Ibnu Al-Arabi yang alif lam tak ada tu. Ibnu Arabi. Dia yang bawa cerita. Firaun masuk Islam. Firaun lepas dia masuk Islam tu dia masuk syurga. Takkan pelik cerita tu? Tapi cerita pelik macam tu orang suka. Tak cukup cerita Firaun masuk syurga, Iblis pun masuk syurga. Pening tuan-tuan. Pening cerita macam ni. Kita jangan terikut-ikut dengan cerita-cerita macam ni. Jadi sidang hadirin mukminin, para ulama dia pesan kat kita. Apa dia pesan? Contohnya dalam kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam. Siapa pengarang kitab Al-I'tisam? Iaitu Al-Imam Asy-Syatibi. Ini tokoh dalam mazhab Maliki. Dia ulas tentang hadis yang Nabi sebut berkenaan dengan golongan Ruwaibidah. Puak Ruwaibidah. Siapa dia puak orang golongan Ruwaibidah ni? Imam Asy-Syatibi kata golongan Ruwaibidah ni, dia kata huwa rajulut tafatul haqir yantiqu fi umuril ammah ka'annahu laysa bi ahlin an yatakallama fi umuril ammah fayatakallam. Dia kata Ruwaibidah ni, orang tu dia tu bodoh, hina tapi nak bercakap. Dia bodoh, dia hina tapi dia nak bercakap. Dia nak bercakap apa dia? Dia nak bercakap pasal isu-isu masyarakat secara umum. Semua benda dia nak bercakap. Bab perubatan nak bercakap, bab undang-undang nak bercakap, bab muamalat nak bercakap, bab hadis nak bercakap, bab Quran, semua benda dia nak bercakap. Seakan-akan seolah-olah dialah ahli dalam bidang itu. Dan dia berbicara dengan lantangnya. Siapa kata ni? Imam Asy-Syatibi bila dia ulas hadis Nabi tentang Ruwaibidah. Tapi orang kita hak lagu ni lah hak kita suka. Ajar benda pelik-pelik, hak ni lah yang orang ramai nak tengok. Ni duk buat benda pelik lagi. Apa dia? Oh, macam ada pancara Ultraman pula. Orang mai jumpa dia pergi letak tangan lah apa semua. Boleh pancar apa, saya tak tahulah apa istilah aura ke cahaya apa benda. Pakat mailah tunduk kepala bagi letak apa ni, nak pancar apa benda kita tak tahu. Tuan-tuan ambil video tu, tuan-tuan tengok siapa ni zaman dulu yang dia buat kerja lagu ni. Siapa dia? Kita tak pernah jumpa. Daripada Nabi sampai sahabat sampai tabi'in, ni generasi-generasi terbaik ni tuan-tuan yang dia buat kerja lagu ni. Tak ada. Ni dekat Indonesia, bakatlah bawa main botol apa, botol air mineral kan. Oh, kawan tu dengan isap okok tu dia pegang lagu tu je. Macam apa berkat sungguh, main pegang gitu je. Orang punya seronok tuan-tuan, bagi botol air mineral dekat dia, campak duit tu, kutip dia duit isap okok. Saya bukan nak hina orang isap okok tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya bukan nak hina orang isap okok. Kalau semata-mata dia isap okok tu, walaupun kita tak setuju dengan isap okok, kita kata okey lagi lah. Walaupun tak okey. Kan tak okey. Tapi kita kata okey lagi lah. Tapi dia lah isap okok. Dia boleh main pegang lagu tu je, botol air mineral. Saya kata ni lebih pada sahabat Nabi lagi ni. Sahabat Nabi pun tak buat benda lagu ni. Nabi pun tak buat lagu tu. Oh, dia main pegang lagu tu.
Cuba tuan-tuan tengok, siapa yang dah buat kerja seolah-olah dia pancarkan cahaya ke apa ke dekat orang yang datang jumpa dia. Siapa buat kerja lagu ni? Tuan-tuan akan dapati golongan yang buat kerja lagu ni adalah golongan batiniyah. Kitab yang kita mengaji Talbis Iblis ni, tuan-tuan tengok sebahagian besarnya pasal batiniyah, sufi batiniyah. Tuan-tuan boleh tengok kritikan ulasan ulama tentang kitab Talbis Iblis yang kita mengaji ni. Dan itulah yang sedang berlaku dalam negara kita sekarang. Tuan-tuan tengok orang jenis style duk pegang duk seolah-olah pancar cahaya. Tuan-tuan jangan percayalah golongan ni. Jangan percaya orang macam ni. Sebab mereka, sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar, sedikit demi sedikit mereka membawa kita kepada kesesatan sufi batiniyah, yang mana tuan kitab kita ni Imam Ibn Jauzi bagi amaran pada sebahagian besar daripada tulisan dia ni. Tapi orang kita sebab jahil kan, dia tak tahu. Apatah lagi kalau dia tak faham bahasa Arab, dia tak reti Quran, tak reti hadis, ilmu-ilmu kaedah usuliyah dan sebagainya. Maka kita jangan ikut orang yang macam ni. Apa lagi tuan-tuan sekalian, ulama juga mengingatkan kepada kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan tuan-tuan, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahih dia. Sayakunu fi akhir ummati, kan? Nabi kata, hadis ni hadis Abu Hurairah ada dalam muqaddimah sahih Muslim, akan ada di akhir zaman daripada umatku orang yang membawa hadis yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, juga belum pernah didengar oleh ayah-ayah dan datuk nenek moyang kamu semua. Maka fa iyyakum wa iyyahum, Nabi kata, fa iyyakum wa iyyahum, Nabi kata, berhati-hati, berwaspada dengan golongan yang macam ni. Dia suka bawa benda pelik, hadis yang tak pernah didengar. Ulama tak pernah bawa kepada kita hadis-hadis ni, cerita-cerita pelik dia bawa, pasal dia nak dapatkan rasa kagum manusia kepada dia. Kita jangan terpedaya dengan cerita-cerita pelik yang macam ni, hadis-hadis palsu yang tak pernah disampaikan oleh para ulama kepada kita, yang direka-reka dan bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammad ibn Sirin dia mengingatkan kepada kita, inna hadzal ilm, dia kata ilmu ni, dia kata dia ada bahagian daripada din, daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka kamu kena perhatikan, kamu ambil ilmu agama itu daripada siapa. Kena perhatikan, jangan duk main belajar, oh rasa seronok mengaji orang ni, kita belajar dengan dia tanpa kita cek. Tanpa kita cek. Macam mana kita nak cek? Maka antaranya ialah ulama menyenaraikan paling kurang 3 kriteria. 3 kriteria utama. Yang pertama, dia tengok akidah guru kita. Akidah dia tadi sesuai tak dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuai tak dengan akidah para sahabat? Kalau sesuai, baru kita ambil. Kalau bertentangan, jangan ambil. Tengok keyakinan tu sama ke tak sama, kepercayaan yang Nabi ajar tu sama ke tak sama. Tak sama, jangan ambil. Sebab tu kita sentiasa bagi tahu dekat masyarakat, ada ajaran yang bertentangan dengan ilmu akidah, jangan ambil. Ajar pasal mandi safar, jangan ambil. Tinggalkan orang macam ni. Ajar pada orang pasal ilmu petua tak membagi motor hilang, 2468 tulis dekat motor, duk mengajar dalam masjid. Jangan nak ambil orang ilmu daripada orang yang macam ni. Ini benda yang khurafat. Dia ajar pasal iblis masuk syurga, tinggalkan orang macam ni. Tapi orang kita ni dia rasa hebat ni. Dia rasa hebat. Sebab iblis masuk neraka biasa dah dengar. Tak pelik. Tapi kalau iblis masuk syurga, ni high class lah. Ilmu hebat ni. Ni perangai orang kita, tuan-tuan. Lepas tu kena tengok ilmu dia, kan? Ilmu dia kukuh ataupun tidak. Kita boleh tahu orang tu bila dia bercakap ilmu dia tu macam mana, kan? Kita kena guna akal kita buat pilihan. Lepas tu tengok akhlak dia.
Akhlak dia macam mana, dia cakap dengan orang macam mana, muamalat dia dengan orang macam mana, kita kena tengok. Maka akhir sekali sidang hadirin mukminin, Imam Malik dia pesan kepada kita, jangan ambil ilmu daripada 4 orang. 4 jenis manusia ni jangan ambil. Imam Malik kata, la yu'khadhul ilm an arba'ah. Jangan ambil ilmu daripada 4 orang. Yang pertamanya safihin mu'linis safah. Dia kata daripada orang yang bodoh. Daripada orang yang bodoh, yang jelas kebodohan dia. Nampak terang-terang dia tu bodoh, pergi mengaji dengan dia buat apa? Jangan pergi mengaji dengan orang yang jelas nampak kejahilan dia. Yang kedua, wasahibi hawa yad'u ilaih. Yang kedua, jangan mengaji dengan ahli bid'ah. Sahibul hawa ni ahli bid'ah yang mengajak manusia supaya ikut hawa nafsu dia. Terang-terang benda yang bid'ah. Di kubur tu macam-macam benda dia buat. Dengan kain kuning, kain hijau, kain hitam, color macam-macam, letak potret gambar orang tua apa semua, menyanyi di kubur, di makam, kan, buat muzik apa semua, menyeru nama orang yang mati, dalam orang yang apa, si mayat tadi dalam kubur itu. Ini benda bid'ah, jangan mengaji dengan orang macam ni. Yang ketiganya, Imam Malik kata warajulin ma'ruf bil kadhibi fi ahaditsin nas. Dia kata yang ketiganya, orang yang memang dikenali bila dia bercakap dia bohong. Benda tak logik, itulah dia cakap. Jangan ambil ilmu dengan orang macam ni. Walaupun dia tidak pernah berbohong di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia tak bohong, tapi dengan manusia dia bohong. Pun jangan ambil ilmu dengan orang macam ni. Yang keempatnya, Imam Malik kata, satu orang yang mulia, dia ni orang bagus, wa rajulin lahu fadl wa salah la ya'rifu ma yuhaddithu bih. Satu orang ni dia memang baik, orang yang mulia, orang soleh, tapi dia tak tahu hadis yang dia sampaikan. Hadis dia tak reti. Dia bercakap, dia main agak-agak. Jangan ambil ilmu dengan orang macam ni. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan harapan kita supaya kita dalam usaha kita nak bersihkan diri kita, kita nak belajar ilmu tasawuf, nak bersihkan sifat-sifat yang tidak baik, yang tercela. Janganlah sampai kita silap memilih jalan. Hati-hati pilih jalan yang betul, dan pastikan jalan itu sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.